Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maklumat semua, insyaAllah kita akan mula sesi PUJB BizTalk kita sebentar lagi. Sementara kita menunggu sahabat-sahabat yang lain, saya mohon untuk kita kongsikan link kepada FB PUJB Live ni dan juga mungkin link kepada Zoom bagi mana-mana usahawan yang mungkin dah register melalui link yang diberikan oleh PUJB sebelum ini. Untuk mereka yang dah join, saya mohon untuk anda komen dalam ruangan chat box di FB ataupun di Zoom. Maklumkan pada kami anda daripada mana dan anda berniaga apa. Kita nak kenal juga usahawan-usahawan sekitar Johor ni. Cik Ellie The Race, saya tak pasti bantuan gold tu yang daripada mana. Mungkin ada bantuan-bantuan lain yang kita akan boleh kongsikan dalam sesi Wakaf An-Nur ni, jadi stay tune. Untuk participants yang join sesi PUJB BizTalk pada petang ini melalui Zoom, saya mohon untuk anda mute mikrofon dan juga on video anda. Kita nak tengok semua muka-muka yang cantik lepas PKP yang lama ni. Dan pinkan muka saya A_Azizat-Wakaf An-Nur supaya video ni tak lari. Dan jangan lupa untuk like dan share FB Wakaf An-Nur dan juga FB Perbadanan Usahawan Johor kerana kita ada banyak maklumat yang sangat-sangat bermanfaat untuk usahawan-usahawan di luar sana, insyaAllah. Dan jangan lupa juga untuk komen dalam ruangan chat anda daripada mana dan anda berniaga apa. Kita nak tahu siapa yang join petang ni. Kita nak kenalan juga, insyaAllah. Untuk yang baru join, saya ucapkan selamat datang. Selamat petang. Ini hari Khamis. Anda daripada mana? Saya daripada Johor Bahru. Johor Bahru hujan lebat petang ni. InsyaAllah kita akan mulakan sesi kita sebentar lagi. Kita tengah tunggu sahabat-sahabat kita yang lain yang mungkin ada masalah nak join di FB Live ataupun mungkin di Zoom. Saya mohon untuk kita sama-sama kongsikan link kepada FB Live ni supaya lebih ramai kawan-kawan kita juga yang dapat manfaatnya. Encik Muhammad Fuad dari Johor Bahru. Encik Muhammad Fuad daripada Johor Bahru berniaga apa ya? ID Zoom. Mungkin pihak PUJB boleh kongsikan kepada siapa yang nak join melalui Zoom atau sebagai alternatif anda juga boleh join melalui FB Live Perbadanan Usahawan Johor dan kita juga akan terima soalan-soalan daripada FB Live, insyaAllah. Sama juga dengan di Zoom. Haida Samad dari Simpang Renggam, niaga printing, Masya Allah. Macam mana Kak bisnes sekarang ni lepas PKP? Dah zaman PKP pula ni. Harapnya bisnes masih bertahan dan mudah-mudahan lebih maju lepas ni, insyaAllah. Ayam goreng, Masya Allah, petang-petang ni dapat ayam goreng panas-panas. Share sikit macam mana nak order tu, Cik Muhammad Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rafidah Sigaraga. Macam Sadiq Sigaraga lah. Puan Rafidah daripada mana dan berniaga apa? Saya mohon untuk jangan lupa like FB Wakaf An-Nur dan juga FB Perbadanan Usahawan Johor. Dan share juga link untuk FB Live kita petang ni. Encik Muhammad Syaiful dari Muar.
Bisnes kedai serba nikah halal, Masya Allah, halal, halal mart. Ini memang kena sokong ni Encik Syaiful. Kalau dapat alamatnya tu kat mana tu halal martnya ni. Okay. Mungkin ada yang masih suka untuk join melalui Zoom. Tak apa, kalau kata anda tak dapat join melalui Zoom, anda juga boleh join melalui Facebook Live PUJB dan kita akan terima soalan-soalan di FB Live juga insyaAllah. Alhamdulillah Puan Haida, mudah-mudahan bisnes akan bounce balik lepas ni Bisnes printing tadi. Mungkin ada sahabat-sahabat yang ada buat bisnes online juga ataupun bisnes yang sedia ada ni anda ada link kepada online website ataupun FB anda mungkin boleh kongsikan juga di sini, kita nak tahu juga macam mana kaedah anda jual online waktu-waktu PKP ni. Encik Farul Azhan, alah sayang kalau tak dapat join sekarang sebabnya kita akan bagi tahu makluman-makluman cepumas yang mana first come first serve basis lah yang dapat manfaatnya. Jadi kalau dapat join melalui FB Live dan juga melalui Zoom pada petang ni, cubalah usahakan sedaya mungkin. Kalau tidak, insyaAllah apa yang kita bualkan petang ni akan juga dirakamkan dan akan hadir di FB Perbahagian Usahawan Johor selepas ini insyaAllah. Okey, untuk siapa yang mungkin masih belum share dan like Facebook PUJB Perbahagian Usahawan Johor dan juga Facebook Wakafan Nur, saya mohon sangat-sangat untuk anda like dan share sebab memang banyak sangat info-info yang sangat bermanfaat bukan saja sebagai usahawan tapi juga sebagai kita rakyat Johor. Peluang-peluang yang ada melalui agensi-agensi sekitar Johor semuanya ada di dalam FB, PUJB dan juga Wakafan Nur insyaAllah. InsyaAllah kita akan mula sebentar saja lagi. Saya mohon untuk siapa-siapa yang dah join ni untuk sama-sama kita share pada link FB Live ni. Mudah-mudahan lebih ramai kawan-kawan di luar sana yang dapat maklumat
yang khusus untuk usahawan-usahawan di Johor ni. Puan Nuraini dari Segamat, pembekal dan penjual air soya. Ya Allah, sedapnya. Dan tauhufa memang favourite saya. Di premis perniagaan dan food truck. Macam mana bisnes Puan, time-time PKP, pemulihan ni, hopefully Puan terus cekal. Bisnes hopefully dah mula berkembang melalui online juga, tidak hanya terhad di premis. Untuk siapa yang baru join, saya mohon untuk anda perkenalkan diri. Mungkin boleh komen di FB ataupun di Zoom, anda daripada mana, daripada Johor Bahru atau daripada Segamat atau daripada Muar. Maklumkan kepada kami anda daripada mana dan juga anda berniaga apa. Dan mungkin sebelum ni ada berniaga lain, lepas PKP ada berniaga lain, maklumkan juga kepada kami. Saya Ibu Orchid. Ibu Orchid dari Keluang Johor. Ibu Orchid berniaga apa Ibu? From Keluang ni jauh ni. Keluang Johor. Hujan tak petang ni? Kami di Johor Bahru hujan. Hujan lebat. Nida dari Keluang, Puan Nida, Puan Zainida dan Nida Spa. Dalam bidang spa dan construction Keluang. Keluang Mendung juga. Tak apalah, rahmat insyaAllah ya. Macam mana bidang spa sekarang? Saya rasa antara bidang yang terkesan antaranya macam gunting rambut, spa. Ini antara bidang-bidang yang mungkin mencabar di waktu PKPP ni. Saya harap Puan terus cekal dan mungkin ada peluang-peluang bisnes lain yang mungkin turut memerlukan skill yang sama. Kalau kata skill bisnes ni sama untuk apa jenis bisnes pun. Cuma kalau kata kemahiran teknikal mungkin sedikit berbeza lah. Baik, sekarang jam menunjukkan 2.43 petang. Mungkin saya bagi masa lagi 2 minit sebelum saya ceritakan lebih lanjut apa peluang-peluang yang Wakaf An-Nur sediakan untuk usahawan-usahawan di luar sana di sekitar Johor. Sebelum tu saya mohon sangat-sangat untuk kita sama-sama share link kepada FB Live di Perbadanan Usahawan Johor. Dan mungkin ada yang dah dapat link untuk di Zoom, saya mohon untuk anda join Zoom kerana di Zoom kita juga boleh interact melalui chat box. Dan kita boleh lihat wajah-wajah yang berseri-seri di sekitar Johor ni. Waalaikumsalam. Nas dari Johor Bahru. Johor Bahru tu kat mana? Ayam segar di Taman Dahlia. Dekat sangat ni. Tuan, ayam segar. Fifi dari Pasir Gudang. Bisnes printing juga dan keutamaan dalam membuat signboard. Kalau ada siapa-siapa yang memerlukan
khidmat printing di sekitar Pasir Gudang, boleh kontak dengan Fifi Kinsella. Okay. Tuan Nazrin di Taman Dahlia, kalau senang-senang, kalau rambut dah lama tak potong, boleh kunjungi kami di Pusat Perdagangan Kempas. Alhamdulillah semalam kita punya premis gunting rambut dah mula beroperasi dengan SOP-SOP yang ketat. Jadi insyaAllah kita memberikan jaminan keselamatan kesihatan di premis gunting rambut kita. Dan sekarang kita tengah promosi hanya dengan RM12 saja untuk 30 orang terawal akan dapat khidmat gunting rambut berserta dengan semua PPE yang kita sediakan insyaAllah. Encik Zaid dari Bukit Gambir berniaga di kafe UTHM Paguh. Oh, perniagaan terjejas akibat PKP COVID-19. Tak tahu bila student universiti boleh balik universiti. Itulah kalau dari sektor pendidikan ni memang sedikit tricky ya, sebab melibatkan banyak student dalam satu kawasan yang kecil. Jadi mungkin Tuan Muzaid, saya pasti Tuan juga dah mula explore untuk buat khidmat hantar makanan delivery, dan saya yakin insyaAllah berkat usaha ada ruang untuk kita kembangkan perniagaan zaman-zaman COVID dan pasca COVID ni insyaAllah. Waalaikumsalam, Wan Nur Rashikin dari Yongping, Homemade Bakery. Masya Allah, sedapnya. Hei, petang-petang ni mana nak cari? Okey, Puan Nur Rashikin, selamat datang. Puan Aslizawati Abdul Samad, Waalaikumsalam Puan, selamat datang. Okey, untuk yang baru join sesi kita petang ni, saya mohon untuk anda juga like dan share Facebook Wakaf An-Nur Corporation Berhad dan juga Perbahagian Usahawan Johor, kerana banyak peluang-peluang untuk usahawan yang akan dikongsikan melalui media-media ini. Puan Zanida, spa saya masih belum beroperasi sebab renovate sikit. Okey, alang-alang renovate ni Puan boleh juga fikir-fikirkan untuk apa jenis SOP yang mungkin lebih sesuai pasca COVID ni ya. Baiklah. Tanpa membuangkan masa lagi, saya akan teruskan dengan ceramah saya, dengan perkongsian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita teruskan dengan sesi kita, saya nak tanya, adakah anda usahawan mikro? Saya pasti daripada jawapan-jawapan tadi, ada yang meniaga ayam segar, ada yang meniaga printing, ada yang meniaga air soya. Jadi saya nak tanya, adakah kategori keusahawanan anda ini dalam kategori usahawan mikro? Kalau didefinisikan usahawan mikro ini, ia adalah usahawan yang mana jualan tahunannya adalah RM300,000 ke bawah. Dan manakala dari segi bilangan anggota pekerjanya ialah 5 orang atau kurang daripada 5 orang. Jadi mungkin anda boleh kongsikan dengan saya, adakah anda dalam kategori usahawan mikro atau anda dah melepasi kategori usahawan mikro dan kini berada dalam kategori usahawan kecil, iaitu usahawan yang memiliki pendapatan lebih daripada RM300,000 setahun. Okey, selain daripada itu saya nak tahu juga, adakah anda mengalami, adakah aliran tunai anda terjejas kerana COVID-19? Bila kata terjejas ni bukan hanya dari segi pendapatan yang menurun, tapi mungkin juga pendapatan anda sama tetapi kos yang meningkat atas faktor-faktor tertentu. So ini mungkin menyebabkan simpanan anda berkurangan dan semakin susut dan mungkin akan memberikan satu risiko menjejaskan perniagaan anda. So kalau anda adalah usahawan mikro dan aliran tunai anda terjejas akibat COVID-19 ni, soalan ketiga saya adalah, adakah anda sukar untuk mendapatkan bantuan dana? Seperti mana kita maklum, kerajaan telah mengumumkan pelbagai jenis inisiatif bagi membantu para usahawan seluruh negara, seperti pakej prihatin dan juga pakej penjana. Tapi adakah usahawan-usahawan mikro di luar sana, adakah anda dapat akses kepada bantuan-bantuan ini? Dan mungkin ada sebahagiannya yang akibat kekangan dokumen dan sebagainya menyebabkan anda tidak dapat
bantuan seperti grant khas ataupun bantuan pinjaman yang dikemukakan oleh kerajaan. Baiklah. Seterusnya saya nak tanya, dalam tempoh PKP ni mungkin sekarang ni PKP fasa pemulihan. Selepas mungkin dalam 3 bulan kita berada di rumah. Kalau saya 3 bulan di rumah, saya rindukan sangat nak minum air teh tarik di kedai mamak kan. Dan di rumah kita nak buat teh tarik tak sama, jadi hanya boleh buat air dalgona coffee. Sampailah lengur kita duk baca-baca dalgona tu. Dan sekarang di fasa pemulihan hampir semua perniagaan telah mula beroperasi. Dan saya nak tanya anda, apakah mungkin juadah ataupun minuman yang anda teringin sangat waktu PKP yang sekarang anda dah boleh dapat? Kalau macam saya dah dapat balik teh tarik saya. Kalau anda, apa minuman-minuman yang mungkin anda dah boleh akses balik selepas tamatnya fasa PKPB? Mungkin boleh share dengan saya, ada yang peminat teh tarik juga ke? Boleh komen di chat box di live FB PUJB. Mungkin ada yang teringin air soya akak kita tadi tu. Ataupun mungkin ada yang nak air latte ke. Petang-petang ni kalau di sini di Johor Bahru hujan kan, jadi kita memang nak air panas lah kan. Kalau dapat air soya panas pun sedap juga. Okey, anda boleh kongsikan dengan saya apa jenis minuman yang anda teringin waktu PKP, waktu anda duduk di rumah, anda teringin nak minum air tu tapi sebab kedai tutup tak dapat nak pergi minum. Encik Syaiful ada masalah, staff 6 orang 2 shift, terjejas betul. Waktu siang saja. Bantuan pinjaman tak layak, kategori usahawan kecil dan jualan lebih 300,000 setahun. Baik. InsyaAllah ada peluang-peluang lain Encik Syaiful dan mungkin yang boleh kita kongsikan petang ni insyaAllah. Okey, untuk kita cerita air lagi tadi tak habis lagi cerita air. Bayangkan tuan-tuan perempuan waktu PKP anda teringin, mungkin macam saya juga, teringin nak minum air teh tarik. And then dah 3 bulan menunggu nak minum air teh tarik. Secawan air teh tarik tu murah je tapi sebab di kedai-kedai tertentu airnya lebih sedap, kita terpaksa menunggu juga kedai tu buka. Macam saya mungkin mengidamkan air teh tarik daripada bulan Mac lagi. Dan sekarang di fasa PKP pemulihan saya dah boleh pergi. Dan bayangkan anda pergi ke kedai tersebut dan anda tengok beratur panjang dekat adalah mungkin dalam 10 meter. Sebabnya ada 10 orang yang menunggu. So masing-masing beratur 1 meter kan. Okay lah, tak apalah. Panjang pun panjang lah, tunggulah kan 10 meter, 10 meter pun 10 meter lah. Anda tunggulah 10 meter untuk mendapatkan air segelas teh tarik tadi tu. Okey, anda tunggu. Cuaca kat luar ni hujan ni. Anda daripada pagi mungkin tak minum kan. Duk tahan, mikirkan nak minum petang ni, nak minum teh tarik petang ni, duk tahan petang ni. Anda pun beratur, lepas 5 orang, 4 orang. Lepas tu tunggu lagi, lepas 4 orang, 3 orang. Tunggu lagi sampailah turn anda dekat kaunter. Anda pun kata dekat adik tu, adik saya nak teh tarik. Dan adik tu cakap pula, Kak, air habis. Air habis. Jadinya untuk buat air teh tarik ni, kita gantikan dengan air longkang. Boleh tak? Air longkang ni ada kat tepi je ni. Boleh terus ambil. Cepat je siap, tak sampai 1 minit. Kalau anda di tempat saya, apakah jawapan anda? Kalau saya keluar balik, saya tengoklah ada cop halal ke tidak kan. Dan mungkin saya akan tanya balik adik tadi tu. Adik, ulang balik. Dan dia akan kata, air habis. Air habis. Jadinya, kita akan gantikan air dengan air longkang untuk buat segelas air teh tarik. Boleh? Dan air tu cepat je siap, tak payah tunggu lama sebab kalau nak tunggu bekalan air ada, lambat. Jadi, kita ambil air longkang yang kat tepi kedai ni je.
Rasanya sama juga sebab susu yang sama, teh yang sama, air je yang berbeza. Jadi saya nak tanya, anda sanggup ke tidak? Nak ke beli air secawan teh tarik yang anda dah hidamkan lama tu, yang anda dah tunggu beratur panjang tu, lepas seorang dengan tekak haus daripada pagi menunggu. Anda nak beli ke tidak air teh tarik tadi tu? Teh tarik beri selongkang. Saya tak tahu, mungkin anda boleh kongsikan dengan saya dekat chat box kat bawah anda nak beli ke tidak, tapi secara logiknya orang yang berfikiran waras, adakah anda nak beli juga air teh tarik longkang tadi tu? Despite all the challenges. Mestilah jawapannya tidak. Mestilah jawapannya tidak. Kerana ianya tidak bersih. Walaupun susunya bersih, walaupun tehnya bersih, walaupun cawannya bersih, dia ada bahagian yang tidak bersih. Dan dia bercampur dengan elemen-elemen yang bersih tadi tu. Fikirkan sejenak. Bayangkan satu cawan tadi tu adalah hasil pendapatan anda setelah banyak tahun berniaga. Susu tu mungkin sumber hasil daripada anda jual online. Teh tu sumber daripada anda jual di pasar malam. Airnya mungkin sumber daripada anda jual dari rumah ke rumah. Dan sekarang hanya sebab satu sumbernya terputus, sanggupkah anda mencari alternatif yang tidak bersih? Tak nak, tak beli. Saya pun tak sanggup. Kerana alternatif yang tidak bersih itu, umpama kita mendapatkan alternatif yang berunsurkan riba atau gharar, yang ada unsur haram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya faham mungkin anda ada masalah untuk mendapatkan akses kepada dana atau pembiayaan yang patuh syariah di luar sana. Jadinya kami di Wakaf An-Nur, kami cuba untuk sediakan platform itu untuk anda, khususnya dalam waktu-waktu PKP ni. Okey, insyaAllah dalam 10 atau 20 minit ni saya akan kongsikan macam mana untuk anda dapatkan bantuan pembiayaan khusus untuk perniagaan daripada Wakaf An-Nur. Okey, macam mana nak dapatkan bantuan dana perniagaan yang patuh syariah. Okey, sudah tiba masanya untuk kita tinggalkan sumber-sumber yang tidak patuh syariah. Mungkin inilah ujiannya pada kita. Bukan wabak, bukan sales menurun. Tetapi inilah ujian sejauh mana iman kita dalam menghadapi ujian yang macam gini. Adakah kita terus cekal untuk memilih yang halal atau sebaliknya? Okey. Saya berceloteh cerita pasal teh tarik, saya tak cerita pasal diri saya. Saya perkenalkan diri, nama saya Azizat Zanabidin. Saya merupakan timbalan pengurus di Wakaf An-Nur Corporation Berhad. InsyaAllah pengalaman bekerja saya 9 tahun termasuk 4 tahun di Wakaf An-Nur dalam pelbagai bidang, dalam pengurusan tanggungjawab korporat, dalam corporate finance, dalam investment management. Dan insyaAllah saya kongsikan apa yang saya tahu yang mana dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, insyaAllah. Okey. Dan saya juga asyik menceritakan pasal Wakaf An-Nur ataupun Wangkop ni. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Jadinya Wakaf An-Nur Corporation Berhad ataupun Wangkop ni merupakan satu syarikat berhad dengan jaminan ataupun selalunya kita panggil CLBG. Dan kalau tuan-tuan puan-puan rasa janggal mendengar perkataan CLBG ni, kalau anda cuba semak NGO-NGO di luar sana atau yayasan-yayasan, kebanyakannya mereka berdaftar dengan SSM sebagai syarikat berhad dengan jaminan juga. Jadi boleh dikatakan Wakaf An-Nur Corporation Berhad ini juga adalah sebuah syarikat NGO yang mana kita menjalankan aktiviti dan tanggungjawab korporat. Okey. Wakaf An-Nur, dan dalam nama wakaf itu dalam nama Wakaf An-Nur itu ada perkataan wakaf.
sejauh mana pengetahuan kita berkenaan dengan wakaf. Saya pasti orang-orang di Johor semuanya pergi sekolah agama, jadi rasanya wakaf tu petik jari je lah tahu apa maksudnya. Kalau saya boleh definisikan melalui definisi wakaf itu sendiri, ialah apabila seseorang menyerahkan hak miliknya iaitu harta yang boleh digunakan tanpa susut nilai fizikalnya, dan dia menyerahkan itu kepada pengguna wakaf dari mula harta wakaf itu diserahkan sampai bila-bila, dan niatnya hanya kerana Allah SWT. Dan dalam konteks ini apabila ia diserahkan, ia tidak boleh dikembalikan oleh orang yang menyerahkan ataupun mana-mana individu. Maksudnya kalau dah wakaf tu tak boleh ambil balik. Kalau dah wakaf tu memang terus kekal untuk hak milik Allah untuk kegunaan orang yang menerima wakaf. Okey, di sini ada satu gambar pokok dan juga saya letakkan juga gambar buah. Mungkin ada sikit lag di FB. Saya nak tanya anda, apakah beza antara wakaf dan zakat? Kalau kita analogikan dia sebagai satu pokok, adakah wakaf itu pokok atau adakah wakaf itu buah? Mungkin ada yang boleh kongsikan di FB Live, adakah wakaf itu pokok atau adakah ianya buah? Pelik juga soalan ni kan? Puan Ibu Orchid, wakaf Anur tahu klinik je, banyak cabangnya ya. InsyaAllah saya terangkan lagi Puan Ibu. Okey, kalau dilihat dari segi manfaatnya, wakaf ini bukanlah buah, ia adalah pokok. Kerana pokok yang diwakafkan, ia selagi mana ia berkembang, selagi mana ia tumbuh, menghasilkan buah, selagi mana ia menghasilkan manfaat, selagi mana ia tidak susut fizikalnya, selagi itulah orang yang menyerahkan wakaf tersebut mendapat amal jariahnya. Okey, orang yang menyerahkan, mewakafkan pokok itu. Berbeza dengan orang yang menyerahkan atau menyumbangkan buah. Buah kita ambil, petik, terus makan, terus hilang manfaatnya untuk kita saja, tidak untuk orang lain. Dan itu sama seperti kita menyumbangkan zakat ataupun sedekah, dan ia bukanlah satu bentuk jariah yang berpanjangan. Jadinya wakaf ini adalah, analoginya adalah pokok yang mana manfaatnya akan kekal untuk kegunaan orang ramai selagi mana harta yang diwakafkan itu dapat memberikan manfaat. Okey, dalam konteks ini ada 4 rukun bagi suatu wakaf itu terjadi. Yang pertama sekali adalah pewakaf. Dan keduanya adalah harta wakaf, harta yang disumbangkan sebagai wakaf. Dan ketiga adalah orang yang menerima wakaf itu. Dan keempat adalah dokumen yang menyatakan, yang membuktikan wujudnya transaksi wakaf ini. Dalam konteks di Wakaf Anur ataupun juga di Johor Corporation, pewakaf adalah Johor Corporation. Okey, Johor Corporation mewakafkan sahamnya. Harta wakaf adalah saham milik Johor Corporation dalam syarikat-syarikat anak kepada Wakaf Anur Corporation Berhad. Jadinya Wakaf Anur Corporation Berhad selaku penerima wakaf dan ianya tersurat dalam perjanjian ataupun hujah wakaf. Okey, untuk saya terangkan lebih lanjut, struktur macam mana hidupnya Wakaf Anur Corporation Berhad ni. Pertama sekali, apabila ditubuhkan Wakaf Anur Corporation Berhad sebagai satu syarikat, ia akan ada M&A, sama macam syarikat-syarikat lain, dia akan ada M&A yang mana menyatakan Wakaf Anur ini ditubuhkan oleh Johor Corporation untuk menguruskan aset wakaf. Dan kemudiannya kita tahu bahawa wakaf ini di mana-mana negeri sekalipun adalah tertakluk kepada Majlis Agama Islam Negeri. Jadinya di negeri Johor, ia adalah tertakluk kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor.
Jadinya perlu untuk kita menyantuni pemilik hak hak wakaf di negeri Johor ni, iaitu Majlis Agama Islam Negeri Johor, dan Johor Corporation mewujudkan satu perjanjian melalui satu MOA mengenai peranan wakaf An-Nur dalam menguruskan wakaf. Dan kemudiannya antara wakaf An-Nur dan juga Majlis Agama Islam, Majlis Agama Islam melantik wakaf An-Nur selaku nazir khas. Nazir yang khusus, pengurus yang khusus untuk menguruskan wakaf saham yang diwakafkan oleh Johor Corporation. Jadi inilah struktur tubuhnya Wakaf An-Nur Corporation Berhad ataupun WANKOP, yang mana ia melibatkan 3 parti utama, iaitu Wakaf An-Nur, Johor Corporation dan juga Majlis Agama Islam Negeri Johor. Baik, seterusnya tadi kita dah dengar fungsi WANKOP ni, Wakaf An-Nur, adalah mengurus aset dan saham-saham yang telah diwakafkan. Dan Johor Corporation mewakafkan aset-asetnya. Jadi apakah aset-aset yang telah diwakafkan itu? Pada tahun 2005, Johor Corporation telah mewakafkan saham dalam syarikat tersenarai dan juga syarikat tidak tersenarai. Dan kini saham-saham ini adalah dalam bentuk saham di dalam REIT, Real Estate Investment Trust, di dalam REIT yang patuh syariah, di As-Salam dan juga Al-Aqar, dan juga dalam syarikat KPG Healthcare. Ramai tak tahu, KPG Healthcare, 7% saham di dalam KPG Healthcare adalah saham wakaf. Jadinya apa maksud ini kepada tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya sekiranya anda mendapatkan perkhidmatan di KPG Healthcare, anda juga menyumbang sebahagian daripada kos perubatan itu kepada wakaf. Macam itu Dan dalam syarikat tidak tersenarai ada beberapa syarikat, antaranya adalah Capaian Aspirasi yang merupakan amil zakat, dan juga Lakin Central Property Berhad. Kalau anda di Johor Bahru atau mungkin di sekitar Johor, anda nak datang ke Johor Bahru, mesti akan anda singgah di Lakin Central. Jadinya Lakin Central Property Berhad ini merupakan syarikat yang memegang bangunan, terminal dan pasar awam di Lakin Central. Jadi anda bayangkan kalau di KL mungkin selalu pergi ke TBS kan, tapi TBS tu rasa-rasa kerajaan punya. Tapi di Johor Bahru, uniknya fasiliti awam yang sebesar itu adalah harta wakaf. Sangat unik sekali dan ia 100% milik wakaf. Selain daripada itu, hartanah yang diwakafkan adalah dalam bentuk bangunan Menara Ansar. Yang ini pun menarik juga. Sepasti anda usahawan di luar sana, kalau anda yang berdaftar di Johor Bahru dengan SSM, anda pasti akan ke Menara Ansar. Dan tahukah anda Menara Ansar itu juga adalah bangunan wakaf. Jadinya selaku umat Islam, kita pada pandangan saya, kita haruslah berbangga dengan adanya harta setinggi itu untuk dinaikkan tarafnya sebagai wakaf. Dan ada juga hartanah-hartanah lain dalam bentuk residensi, dan ini adalah pokok yang saya cerita tadi. Ini adalah pokok yang diwakafkan oleh Johor Corporation, dan daripada pokok tadi selama 10 tahun, lebih dari 10 tahun telah terhasil buah. Dan buah ini tidak semuanya kita agihkan, tidak semuanya kita bagi untuk orang makan. Kita juga laburkan semula manfaatnya itu dalam investment ataupun pelaburan-pelaburan yang lain supaya ia dapat menjana lebih banyak manfaat. Okey. So antaranya dalam syarikat tersenarai juga kita telah membuat pelaburan saham, dan juga syarikat tidak tersenarai antaranya adalah Maruah Emas dan Berhad. So kalau anda di Pasir Gudang, kalau ada orang Pasir Gudang tadi, kalau anda ke kompleks Bandar Pasir Gudang, anda akan perasan satu kedai, pajak kedai, Ar-Rahnu, yang menggunakan nama Maruah Emas. So itu adalah juga syarikat yang mana milik Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Okey. Selain itu ada juga hartanah lain dalam bentuk kedai pejabat dan juga lain-lain properti yang mana kita telah kembangkan menggunakan konsep wakaf tadi. Baik, sebelum saya pergi kepada sisi yang seterusnya, saya nak maklumkan jika anda ada soalan melalui FB Live ataupun di Zoom, anda jangan segan silu untuk tulis soalan anda di ruangan chat ataupun komen, dan kita akan jawab dalam sesi Q&A di hujung nanti. Okey. Seterusnya saya akan mainkan satu video
yang akan menerangkan bagaimana wakaf tadi yang kita gunakan ain dan bermanfaat untuk kita agihkan kepada orang ramai di luar sana. Dan untuk tujuan ini saya mohon sekiranya anda menggunakan telefon untuk mendapatkan capaian internet yang maksimal, sila tutup aplikasi-aplikasi lain dan juga kalau anda menggunakan laptop mungkin boleh tutup juga aplikasi lain supaya anda dapat akses kepada internet yang terbaik supaya tiada gangguan untuk play video. Okey. Sasaran, hasil dividen dan pendapatan yang diterima daripada pewakafan tersebut telah disalurkan kepada 5 aktiviti tanggungjawab koperatnya. One-Cop menguruskan rangkaian Masjid An-Nur di sekitar Johor Bahru dan Pasir Gudang. Masjid ini bukan sahaja berperanan sebagai pusat ibadah, malah ianya turut mengutamakan program-program keilmuan dan kemasyarakatan bagi memupuk semangat kesatuan di kalangan masyarakat setempat. Alhamdulillah, masjid ini menjadi sebagai satu tarikan kepada umat Islam khususnya. Bukan hanya di Bandar Dato' On sahaja, tetapi juga di seluruh Johor Bahru, termasuklah persekitaran di Bandar Dato' On. Di samping itu, manfaat wakaf juga disalurkan untuk membantu pesakit-pesakit yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan pesakit luar dan dialisis di klinik wakaf An-Nur dengan bayaran minima di seluruh negara. Pada ketika ini terdapat 24 rangkaian klinik wakaf An-Nur di seluruh Malaysia. Berjuta yang menggunakan perkhidmatan kita ni. Bukan sahaja daripada masyarakat Muslim tetapi juga daripada masyarakat Islam. Saya kena terima kasih banyak-banyak, terima kasih dengan wakaf Masjid lah, staff pun bagus. So, sini akan tak pilih orang lah. Dia ada, Cina ada, Melayu ada. Siapa-siapa boleh datang. Bagi mempertingkatkan ekonomi keusahawanan, One-Cop telah memperkenalkan program pusat wakaf komuniti untuk melatih golongan sasaran melalui 2 program keusahawanan perintis, iaitu latihan kemahiran jahitan dan gunting rambut. Saya amat berterima kasih kepada wakaf An-Nur dengan kos yuran yang sangat-sangat murah tu. Saya memasyurkan siapa untuk join khusus yang diberikan wakaf An-Nur. One-Cop memang sangat banyak membantu ibu-ibu tunggal ni dari segi pendapatan. So ibu-ibu tunggal ni bila diorang keluar semua diorang dah boleh create ataupun jana pendapatan mereka sendiri. Selain latihan kemahiran, One-Cop juga turut menyediakan pembiayaan perniagaan patuh syariah melalui dana niaga kepada usahawan mikro yang ingin mengembangkan perniagaan mereka. Terima kasih kepada Wakaf An-Nur kerana memberi peluang dana niaga kepada saya dan kawan-kawan yang lain. Dana ni sedikit sebanyak dapat membantu meringankan masalah kami untuk kami memulakan perniagaan. Jalinan Ukhuwah adalah program turun padang bersama pemimpin untuk mendekati masyarakat setempat melalui aktiviti kebajikan seperti gotong royong, pemeriksaan kesihatan percuma, pengimarahan masjid, serta penyerahan sumbangan kepada golongan yang memerlukan. Brigade Wakaf ditubuhkan bagi membantu masyarakat dalam operasi mencari dan menyelamat apabila berlakunya bencana. Sumbangan tanggungjawab korporat ini turut diberikan semasa dalam keadaan aman melalui pelbagai aktiviti kemasyarakatan yang dijalankan sepanjang tahun. Melihat kepada peningkatan jumlah jemaah haji dan umrah serta pelancongan Muslim setiap tahun, permintaan untuk perkhidmatan mutawif juga dilihat semakin meningkat. One-Cop merupakan perintis bagi program persijilan mutawif yang dilaksanakan oleh Akademi Mutawif. Selain itu, dana mutawif turut disediakan bertujuan untuk memberi kemudahan kepada bakal mutawif menjalani latihan praktikal di Tanah Suci. Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Baik, itu tadi sikit sebanyak maklumat bagaimana kita mengagihkan manfaat
dalam beberapa bentuk program tanggungjawab korporat. Baik. Saya kembali kepada slide saya tadi. Okey, yang tadi dalam video tadi tu adalah apa sumbangan kita sebelum COVID-19. Dan persoalannya sewaktu pandemik COVID-19, apakah sumbangan-sumbangan Wakaf An-Nur kepada masyarakat di luar sana, termasuk juga kepada usahawan. Kalau dilihat statistik yang kita paparkan di Facebook Wakaf An-Nur, sumbangan bantuan COVID-19 sehingga 9 April 2020 adalah 1.27 juta ringgit. Dan ini adalah sehingga 9 April. Untuk makluman, sehingga hujung Mei hari itu kita telah mengagihkan sumbangan sehingga 3.5 juta dalam pelbagai bentuk, termasuklah dalam bentuk tunai dan juga barangan. Jadi dari segi kesihatan kita menyumbang dalam bentuk ventilator, dalam bentuk alat perlindungan diri, dan juga kita menyumbang makanan kepada frontliners. Dan sehingga kini lebih daripada 20,000 keluarga yang telah mendapat sumbangan bantuan makanan asas bagi mereka meneruskan kelangsungan hidup. Dan untuk usahawan, kita tidak meninggalkan usahawan kerana kita faham usahawan sangat-sangat terjejas waktu PKP, khususnya usahawan mikro. Jadi untuk itu, bagi premis-premis komersial yang milik Wakaf An-Nur, kita bagikan diskaun sewa kepada tenant. Dan untuk dana niaga, ini yang saya akan ceritakan lebih lanjut petang ini. Untuk usahawan yang mempunyai pembiayaan dengan kita bagikan moratorium secara automatik kepada semua usahawan, kepada semua pelanggan dan niaga, bagi penangguhan bayaran sehingga 6 bulan. Yang ini memang sangat istimewa lah tawaran ini untuk waktu COVID ni. Dan bagi usahawan jahitan dan usahawan gunting rambut yang mempunyai sewaan dengan kita di premis Pusat Wakaf Komuniti, kita juga menyediakan pengecualian sewa sehingga 6 bulan. Selain daripada itu, kita memberikan pelbagai peralatan lain lah, antaranya termometer, hand sanitizer dan juga disinfection tablet. Okey, dan semua ini adalah diagihkan melalui pelbagai program kita, antaranya melalui Brigade Wakaf, melalui rangkaian Masjid An-Nur dan juga dana niaga, dan ianya juga adalah sebahagiannya adalah sumbangan daripada orang ramai melalui tabung sumbangan Masjid Sultan Iskandar yang juga merupakan salah satu masjid di bawah rangkaian Masjid An-Nur. Baiklah. Jadi tadi saya sebutkan berkaitan dengan dana niaga. Saya pasti petang ni ramai yang tertanya-tanya apakah pembiayaan yang saya boleh dapatkan daripada Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Jadi saya terangkan di sini apa yang kita panggil sebagai dana niaga. Dana niaga ini merupakan satu skim kredit mikro. Satu skim pinjaman kecil-kecilan kepada usahawan kecil-kecilan, usahawan mikro juga. Dan ia berkonsepkan Qardul Hasan, satu kontrak Islamik Qardul Hasan tanpa faedah. Dan ia bukanlah satu skim yang kita baru perkenalkan sewaktu COVID. Ia telah lama diperkenalkan sejak tahun 2007. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu usahawan kecil dan sederhana yang berhadapan dengan masalah pembiayaan. Apatah lagi waktu zaman sekarang ni memang usahawan mengalami masalah untuk mendapatkan pembiayaan. Dan selain itu, kita memberi pembiayaan yang patut syariah untuk usahawan meningkatkan pendapatan dan mengembangkan perniagaan sedia ada. Dan secara tidak langsung melalui pembiayaan ni kita mengharapkan agar kita dapat meningkatkan syiar Islam melalui perniagaan serta menggerakkan ekonomi ummah. Okey. Untuk makluman, dana niaga ni kita bukanlah bank. Kita juga bukanlah syarikat yang mempunyai aktanya sendiri, tidak. Kita adalah pemberi pinjam wang yang berlesen di bawah akta pemberi pinjam wang. Kini juga dikenali sebagai kredit komuniti. Dan kalau kita dengar pemberi pinjam wang ni macam selalu nampak kat luar tu kan, pemberi pinjam wang berlesen, pemberi pinjam wang berlesen. Jadi adakah Wakaf An-Nur Corporation Berhad ni pemberi pinjam wang yang boleh dipercayai? Saya selalu kata
kita ni along. Okay, ramai terkejut. Oh, along rupanya wangkap ni. Tapi kita along yang pakai kopiah. Sebab kita insyaAllah patuh syariah. Selain daripada itu, kita juga sebagai pemberi pinjam wang, kita wajib untuk menjadi pengguna data di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. Ini bermakna semua maklumat dan data peribadi yang pemohon dan juga peminjam majukan kepada Wakaf An-Nur adalah selamat di bawah tanggungjawab kita insya-Allah. Dan ini yang penting sekali, nombor 3 adalah pengesahan patuh syariah. Saya duk sebut kita pakai kopiah lah apalah, tapi betul ke kita ni patuh syariah? Betul insya-Allah, sebabnya kita dah dapat pengesahan patuh syariah daripada Jabatan Mufti Johor dan juga Jawatankuasa Syariah Waqaf. Baiklah. Sekarang ni anda mesti tanya-tanya, apa jenis pembiayaan yang saya boleh dapatkan di Wakaf An-Nur? Kalau anda nak tahu detail, kontrak Islamiknya saya sebutkan tadi adalah Qardul Hasan dan khusus untuk perniagaan. Ianya tanpa faedah. Maksudnya anda pinjam sekian amount, anda bayar balik sekian amount juga. Dan berapakah amount itu? Ianya bermula daripada RM3,000. Dan ia adalah satu pembiayaan berperingkat yang mana setelah anda selesai bayar semula RM3,000, kita akan tawarkan pembiayaan lebih besar iaitu RM5,000 dan kemudiannya RM7,000. Dan kalau dilihat tempoh pembiayaannya adalah 24 hingga 40 bulan. Ini bermakna kalau anda pinjam RM3,000, anda hanya akan membayar usahawan cepat, congak, RM125 saja. Kalau zaman sekarang ni mungkin Astro ada channel-channel yang percuma, tapi kalau di luar zaman Covid, saya yakin ada yang subscribe Astro lebih daripada RM125. Jadi apalah sangat untuk anda mendapatkan pembiayaan sumber dana yang patuh syariah dan bayaran bulanannya sekecil RM125. Okey. Dan istimewa untuk usahawan-usahawan yang memohon sebelum 1 Ogos 2020. Anda sekiranya permohonan anda diluluskan, anda akan layak menerima moratorium iaitu satu tempoh grace period mana anda tidak perlu membayar, anda akan mendapat penangguhan bayaran sehingga 3 bulan. Jadinya kalau anda rasa anda memerlukan pembiayaan dana niaga ni, cepat-cepatlah mohon sebelum 1 Ogos untuk menikmati moratorium tersebut. Baik, soalan seterusnya mungkin anda tanya-tanya, mungkin anda ada berniaga sekian tahun ataupun anda berniaga ada premis atau tidak premis. Jadi apakah kelayakan untuk memohon pembiayaan ini? Yang pertama sekali, anda mestilah berdaftar dengan SSM sekurang-kurangnya setahun. Jadi nanti dalam dokumen tu kita akan semak e-profilnya, betul ke anda dah daftar lebih daripada setahun. Tapi sekiranya anda tidak daftar SSM lebih dari setahun, tapi anda dapat membuktikan anda ada SSM lain sebelum ni, kita juga akan mempertimbangkan permohonan-permohonan yang sebegitu. Dan perniagaan anda hendaklah patuh syariah dan sah dari segi undang-undang. Jadi kalau jual perkara-perkara yang melanggar undang-undang, jadi kita tidak akan terimalah permohonan tersebut. Dan pemilik perniagaan itu perlulah warga negara Malaysia yang berumur sehingga 55 tahun, Islam, berakal waras dan sihat tubuh badan dan tiada petition untuk membankruptkan beliau. Okey. Dan apakah dokumen-dokumen yang perlu disediakan untuk memohon? Simple saja, basic, gambar, MyCard, SSM dan e-profile, penyata akaun 3 bulan, laporan sikris daripada Bank Negara. Dan sekiranya anda nak mohon pembiayaan itu untuk membeli, untuk membuat modal beli stok ataupun beli mesin dan sebagainya, majukan sebuah harga daripada pembekal sebagai bukti untuk tujuan pembiayaan. Dan sekiranya anda dapat mengemukakan penjamin, sediakan juga dokumen-dokumen penjamin seperti MyCard, slip gaji dan juga bil. Dan sekiranya anda ada pembiayaan dengan agensi-agensi lain selain daripada bank, contohnya di AIM atau di Tekun, kepilkan sekali salinan penyata sekiranya anda ada buat pembiayaan lain lah. Dan jika anda ada premis,
majukan kepada kami salinan lesen perniagaan dan juga agreement, tenancy agreement untuk premis tersebut. Dan kalau anda berniaga makan, pastikan ada salinan suntikan typhoid. Okey. Ini soalan yang paling banyak ditanya di ruangan FB PUJB. Macam mana saya nak mohon? Saya dah faham Wakaf An-Nur ni apa, saya dah faham sumbernya macam mana, saya dah faham apakah syarat-syarat kelayakan dan apakah yang saya akan dapat, bagaimana saya nak bayar balik, dan saya berminat untuk mohon. Jadi soalannya bagaimanakah untuk mohon? Dan alhamdulillah kita telah wujudkan satu laman web untuk permohonan. Laman web ni memang kita dah sedia ada lama. Saya yakin ada juga usahawan-usahawan luar sana yang mungkin dah semak kita punya laman web. Jadi pertama sekali pergi ke laman web Wakaf An-Nur. Laman webnya adalah www.wankop.com.ny. Dan selepas itu anda akan nampak ada satu tab di bahagian atas yang menulis pinjaman dana niaga. Klik di situ dan anda akan di redirect ke satu page yang lain, iaitu page dananiaga.wankop.com.ny dan klik di pemohon baru. Kalau anda pernah ada pembiayaan sebelum ni, anda klik peminjam lah. Kalau anda baru nak mohon 3,000, anda klik di pemohon baru. Dan di situ anda akan jumpa link untuk daftar pengguna. Pertama sekali adalah create account dalam page ni dengan daftar pengguna. Dan kemudiannya dah daftar, anda akan dapat email dan sebagainya. Kemudian login pengguna dan isikan borang permohonan. Saya perasan ramai yang telah melakukan kesilapan dengan hanya mendaftar pengguna tetapi tidak login balik untuk muat naik dokumen-dokumen permohonan dan juga maklumat-maklumat permohonan. Dan ini menyebabkan kami tidak dapat memproses permohonan anda. Jadinya sekiranya anda dah pergi dan dah daftar di laman web kami, pastikan juga anda telah mengisi maklumat-maklumat permohonan dan menghantar permohonan tersebut. Anda akan tahu jika anda dah menghantar apabila anda mendapat notifikasi di email yang mengatakan permohonan anda telah dihantar. Jadinya mungkin ada sahabat-sahabat di luar sana yang dah daftar tapi belum hantar. Cepat-cepat hantar sebelum 1 Ogos. Hopefully anda juga tersenarai dalam permohonan yang diluluskan untuk juga mendapatkan moratorium insyaAllah. Okey, saya ulang balik. Pergi ke laman web Wakaf An-Nur www.wankop.com.my, klik pinjaman dana niaga dan pergi ke pemohon baru. Dan daftar pengguna, isikan maklumat pendaftaran, login pengguna dan yang nombor 5 yang penting, isikan maklumat permohonan dan muat naik dokumen yang diperlukan. Seperti mana yang saya senaraikan tadi, maklumat dokumen-dokumen yang diperlukan, anda akan nampak ruangan untuk muat naik dokumen. So kalau kata kat rumah, puan saya tak ada scanner lah kat rumah ni, tak apa, anda screenshot asalkan kita boleh nampak dokumen tu, anda screenshot, muat naik dalam kita punya laman web. Kalau kata susah juga, tak boleh nak gunakan tool untuk upload tu, tak apa, kontak kita, saya akan bagi maklumat macam mana nak hubungi kami lepas ni. Kontak kita untuk mungkin anda nak serahkan secara fizikal atau anda nak serahkan melalui email atau macam mana, selain daripada platform online, boleh, tak ada masalah, kita boleh terima. Okey. Jadinya saya mengharapkan agar semua usahawan dapat menggunakan peluang ni sebaik mungkin untuk daftar dan hantar permohonan melalui laman web. Dan jika anda ada masalah, kalau anda ada apa-apa soalan sama ada anda layak atau tidak, atau macam mana anda nak hantar dokumen, jangan segan silu untuk kontak kita di WhatsApp ataupun melalui email atau datang sendiri ke pejabat di tingkat 10 Menara Komtar JBCC. Kalau siapa yang selalu shopping zaman sekarang ni shopping di CS ataupun di Komtar, di atas itu adalah satu Menara Komtar.
Mana itulah pejabat kami di tingkat 10. Kita beroperasi 9 pagi hingga 5 petang. Okey, sebelum saya buka sesi soal jawab, saya mohon sekiranya anda berminat untuk dapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan dengan pembiayaan ini, kita boleh kongsikan lembaran produk dana niaga. Kat situ anda akan dapat semua jawapan untuk semua persoalan anda. Lembaran produk ini akan menyatakan apakah kelayakan, apakah syarat-syarat, apakah dokumen-dokumen diperlukan. Tapi kita sebelum kita menghantar dan mengungsikan dokumen tersebut, kita mohon untuk anda scan QR code ini ataupun type in website yang dinyatakan untuk menyuarakan pandangan anda akan sesi kita pada petang ini. Kalau anda rasa sesi ini bermanfaat, patut diteruskan atau ada perlu penambahbaikan ataupun anda rasa anda memang pertama kali dengar pasal wakaf Anur dan sebagainya, bagi tahu kami, kita nak dengar dan kita akan reward anda dengan kita bagi satu salinan dokumen lembaran produk dan niaga. Okey, cepat-cepat scan. Saya nak move. Puan Nur Aziza, macam mana nak mohon? Tadi saya dah kongsikan puan ya. Boleh ke laman web wancorp.com.my untuk mohon, dan kat situ puan boleh terus ke pinjaman dan niaga dan mohon secara atas talian. Kita memang buka laman web tu sepanjang hari, sepanjang tahun, kita takkan tutup. Jadi anda boleh apply bila-bila, tapi saya sangat-sangat menggalakkan untuk anda apply cepat sebelum 1 Ogos untuk sekiranya anda luluskan, anda dapat menikmati moratorium sehingga 3 bulan. Okey. Sahabat saya juga dikongsikan link bagi borang maklum malas ni di ruangan chat, jadinya anda boleh klik link di situ dan suarakan pandangan anda. Kita nak dengar daripada anda apa pandangan anda berkaitan dengan sesi pada petang ini. Okey, sekarang saya buka untuk sesi soal jawab. Saya ambil di FB. Yang bawah sekali Encik Syaiful Hisham Hamzah, soalannya kalau dah kategori makro, boleh mohon. Encik Syaiful, saya tak tahu pula apa definisi makro ni tapi kebiasaannya yang digunakan definisinya adalah mikro, kecil, sederhana. Okey, untuk mikro adalah pendapatan ataupun jualan tahunan kurang daripada RM300,000. Kalau kecil adalah lebih daripada RM300,000. Jadinya saya faham mungkin tahun lepas memang kita lebih daripada RM300,000, tapi tahun ni sebab PKP kita punya pendapatan jatuh. Kita dah jatuh ke kategori mikro. Jangan risau, anda masih boleh cuba untuk mohon pembiayaan daripada kita, tak ada masalah. Encik Azmi Zainab Bidin, ada hard max atau minima ke nak mohon? Okey Encik Azmi, tadi saya terangkan kita adalah pembiayaan dan niaga adalah pembiayaan secara berperingkat yang mana mulanya kita akan tawarkan pembiayaan RM3,000. Sekiranya tuan dapat menyelesaikan pembiayaan tersebut dalam tempoh sekurang-kurangnya 1 tahun, kita akan offer pembiayaan lebih besar iaitu RM5,000 dan kemudiannya RM7,000. Okey. Bisnes online yang tak ada premis, boleh mohon tak daripada Encik Muhammad Razin? Boleh sangat tuan, tak ada masalah. Sekarang ni memang banyak orang buat perniagaan online, tapi dengan syarat anda ada SSM. Itu memang wajiblah. Sekiranya anda tak ada SSM, itu dah melanggar undang-undang kerana anda menjalankan satu kegiatan yang berniatkan atau berunsurkan keuntungan, jadi anda perlu wajib berdaftar dengan SSM. Okey, tak ada masalah kalau buat bisnes online. Walaupun online tu tak ada website ke, hanya melalui WhatsApp ke apa ke, tak ada masalah. Okey. Ada soalan lain? Okey. Syarat penjamin daripada SA Syidah Ilis. Hopefully saya sebut betul lah Syarat penjaminnya perlulah warga negara Malaysia, mempunyai pendapatan tetap dan dia tidak bankrupt.
kalau kata ada suami ataupun anak yang ada pendapatan tetap atau mungkin dia meniaga dan dia ada pendapatan daripada perniagaan tersebut, dia juga ada buat tax filing dan sebagainya, boleh jadi penjamin, tak ada masalah. Okey. Kalau tiada penjamin, menarik sekali soalan daripada Encik Syaiful Hisham Hamzah. Kalau tuan nak memohon RM3,000, pertama kali nak memohon RM3,000, kita ada pengecualian. Kenapa Puan Azizat tak sebut tadi? Penat dah fikir siapa nak jadi penjamin kan? Okey, untuk pembiayaan RM3,000, kita galakkan untuk anda ada penjamin. Tapi sekiranya anda tak dapat menjamin, kita faham pinjam bukan mana-mana, and then mungkin orang punya persepsi kepada kita pelbagai. Mungkin trust level orang kepada kita sebab kita pun baru meniaga setahun, dia punya keyakinannya kurang pada kita. Jadi sekiranya anda sukar untuk mendapatkan penjamin dan anda memohon RM3,000, kita akan dapat pertimbangkan permohonan anda dan kita akan masukkan anda ke dalam satu kumpulan rakan niaga. Kumpulan rakan niaga ini adalah satu kumpulan yang mana turut disertai oleh 3 hingga 5 orang daripada golongan peminjam-peminjam dana niaga juga yang berada di daerah yang sama. Contoh misal kata saya di zon di Johor Bahru, saya tak dapat menjamin, saya susah nak dapat menjamin, dan ada sahabat-sahabat saya juga yang dah dapat pinjaman dana niaga yang juga tiada penjamin tapi dah dikumpulkan dalam satu kumpulan rakan niaga, dan mereka ini tinggal berdekatan dengan saya di Johor Bahru. Jadi pihak kami akan mengambil kira faktor tersebut dan kami akan kumpulkan anda dalam kumpulan rakan niaga itu. Cumanya beza dia dengan penjamin adalah anda tidak menjamin sahabat-sahabat lain di dalam kumpulan tersebut. It's just a matter of anda berada dalam satu kumpulan untuk networking lah basically. Tapi anda tidak menjamin kalau kata sahabat anda yang dalam kumpulan yang sama default ataupun tidak dapat melunaskan hutang, anda tidak mempunyai tanggungjawab untuk membayar hutang sahabat tersebut. Tapi ini adalah satu kelonggaran yang kita bagi untuk pertimbangan hanya untuk pembiayaan RM3,000 buat kali pertama. Okey, terima kasih kerana bertanya. Okey, Puan Haida Samad, sebelum ni SSM dah mati lebih setahun, tak renew. Bulan 9 2019 saya buat SSM baru. Jadi belum setahun, perlukan salinan SSM lama ke Puan? Betul. Puan Aida, sila kepilkan bersama SSM yang lama itu dan sekiranya tempoh perniagaan bagi kedua-dua SSM itu adalah lebih setahun, kita akan pertimbangkan insya-Allah. Okey. Saya ingat jam pun dah 3:30, patutnya kita berhenti di pukul 3. Saya ambil satu soalan terakhir daripada Khairunisa Ahmad Anis. Kalau perusahaan ini dijalankan di PDK, perusahaan pelatih OKU, bolehkah memohon? Perniagaan apa pun tak kisah yang halal dan patut syariah dan sah di sisi undang-undang, tapi adalah amat penting supaya perusahaan itu mempunyai pendaftaran SSM. Puan Khairunisa, jika Puan mempunyai pendaftaran SSM, sangat dialukan untuk memohon. Okey, saya kira hingga situ saja sesi perkongsian saya pada petang ini. Saya dimaklumkan daripada pihak PUJB, insya-Allah akan ada sesi seterusnya bersama agensi lain pada hari Ahad pada waktu yang sama. Jadinya follow dan like FB PUJB, Perhimpunan Usahawan Johor dan juga Wakaf An-Nur untuk terus dapatkan maklumat-maklumat yang bermanfaat dan berguna untuk usahawan kita semua, insya-Allah. Okey, sehingga situ saja. Saya mohon maaf atas barang kesilapan. Yang buruk itu memang daripada saya, yang baik itu daripada Allah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.